Kita selawatnya Allahumma salli ala nabina Allahumma salli ala. Baik, jadi yang Ustaz nak lantunkan pula tajuk qasidah adalah Sallu ala khairil anam al-Mustafa Badril Tamam. Yang mana cerita dalam ni Halimatul lamma ra'at. Siapa Halimatun? Halimatun tidak lain tidak bukan adalah Sayyidah Halimatus Sa'diyah sebagai ibu susu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sekarang Ustaz nak semua sekali yang berada di rumah ataupun yang tengok daripada kedai kopi ke, jarang nasi kandar nak buka live kita ni, kok-kok lah kan. Kok-kok nasi kandar tu dia nak buka kan, boleh jadi kan. Tiba-tiba terbuka dia punya TV jam pula nak buka hak lain tak boleh tiba-tiba kan. Rupanya semua hak tengah tengok nasi kandar tu nak kena tengok tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala sayyidina Muhammad. Cuba bayang kita semua yang ada ni, kehidupan kita macam keluarga Sayyidah Halimatus Sa'diyah sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW ke dalam hati kita, ke dalam kehidupan kita. Kita macam keluarga Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Bagaimana? Keluarga Halimatus Sa'diyah iaitu dulunya selalu teka belakang, selalu diremehkan ataupun dijadikan bahan oleh rakan-rakan. Lambatlah kamu ni, kalau bahasa Kedah lah bagi orang negeri sebelah mungkin tak tahu kan. Bukan kata tuan saja lambat, dengan haiwan sekali makngot, bahasa Kedah gitu kan. Dia panggil makngot. Makngot ni tak tahulah dia bahasa apa makngot. Jadi kita jangan bicaralah bahasa kamus Dewan Kedah tu. Jadi bahan selalu. Okey, itu kawan-kawan, rumah suram. Bagaimana rumahnya lagi? Tanaman Melayu. Bukan kaum, tapi tanaman tadi ni hidup tak nak mati segan. Hidup tak nak mati segan, tapi hidup nafas lagi. Hidup tak nak mati, tu berdengkok. Ni bernafas. Sorry. Abuk kata orang koma, hidup tak boleh nak hidup. Nak macam hidup tapi tak mati, kan? Macam mana pula dengan kambing ternakan? Tadi tanaman, ini ternakan pula. Ya Allah, siapa yang buat ternakan tahulah. Tiba-tiba yang mengandung mati, kan? Contoh kan, beranak-beranak keluar mai tak lama anak mati. Lepas tu lagi yang dah ada kantung susu, tiba-tiba susunya kering, tak keluar. Itulah kehidupan Sayyidah Halimatus Sa'diyah sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman berlari naiki unta nak pergi ke Mekah. Sebab apa? Ambil upah menyusu. Sayyidah Halimatus Sa'diyah naik baralnya. Macam ibarat macam kita. Tu Ustaz kata suruh kiah pada kita. Kawan-kawan semua naik Velfire. Kita naik apa? Kita naik kancil tau. Kita naik kancil ikut belakang. Tapi ke belakang lambat dia sampai. Okey, siapa sampai dulu? Mesti dah tentulah unta tadi akan sampai dulu. Bila unta sampai, makcik-makcik semua yang sampai awal tadi, mereka dapatlah dulu anak orang kaya untuk disusukan. Orang dulu suka susu kampung. Macam itulah lebih kurang. Susu ibu yang kampung, lemak berkrim, dan juga lebih-lebih lagi pula daripada kampung Bani Sa'ad. Sayyidah Halimatus Sa'diyah daripada Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ni depa punya tanaman fresh. Lepas tu depa punya kawasan yang paling fasih bercakap. Paling fasih bercakap. Oh subhanallah. Anda mau nak pilih orang nak menyusu anak anda jenis suka mencarut? Yang suka mencarut sikit-sikit, tut. Mana anak main nak susui ambil berkat. Ada kerja nak bagi kat kawan tu, pakai tak bagilah. Tapi kalau kawan tu kerja sikit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cakapnya fasih pula, tuan-tuan dan puan-puan saya, macam itulah contoh kan. Jadi kita rasa masya-Allah, dengan penyusuan yang baik daripada ibu susu yang baik, anak-anak akan berkembang dengan otak dan juga tulang-tulang dengan baik, maka belilah Diomax, contoh gitu kan. Bukan kicap jalin ni. Yang buat kicap jalin lah. Allahumma salli alaihi. Okey, sallu ala sayyidina Muhammad. Kita selawat dulu 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Jadi kalaulah kehidupan kita umpama bagai itu, agak-agak apakah lagu hati kita, irama hati kita, kalau kita banyak kehidupan kita dengan benda-benda yang muram, suram dan sebagainya. Kalau bala datang, apa yang hendak aku kata. Kan kita beli pada apa ni? Lagu apa tu? Cerita apa tu? Yang kacang nak tanam belacan tu. Nujum 4 belalang. Allah. Ahmad Albab mah. Sorry minta maaf. Oh, ingat lah no. Tanya sirah Nabi baru tahu. Okey. Ahmadul Albabu. Okey, baik. Jadi macam mana kehidupan kita? Ustaz suruh selami benda ni. Sebab Ustaz pernah, bukan selami, Ustaz pernah tenggelam pun. Hampir-hampir lemas dengan kehidupan macam tu. Bangkit pagi lagu sedih. Tidak pernah ku minta lahir ke dunia, tidak ku pinta cacat sebegini. Walaupun tak cacat, kan? Asal macam kehidupan itu tak sempurna. Sampailah satu ketika bila sampai di Makkahul Mukarramah, semua ibu-ibu sudah dapatkan anak-anak orang kaya. Mungkin sekali susuan yang mengenyangkan tadi itu boleh dapat dalam kita kata 10 dinar contoh. Saat gitu Ustaz, budak tu tidur, bangkit balik, tak gaduh ambil anak orang lain, ataupun nak bercari anak orang lain, silakan, kan? Dapat lagi upah. Sayyidah Halimah Sa'diyah sampai lambat, habis anak-anak orang Mekah semua dah kenyang dah. Alamak, nak susukan siapa? Anak-anak orang Mekah yang kaya raya sudah pun diambil oleh kawan-kawan saya semua. Jadi tiba-tiba kawan-kawan kata macam ni lah, kami dengar cerita ada satu rumah tu tapi kami tak pergi nak susukan anak tersebut. Sebab putera tersebut dia yatim, kan? Apa macam dalam lagu Rehan sebut apa? Lahir macam mana tu yang yatim piatu tu. Kan? Anak yatim. Ada tu tak tu lah. Okey. Lahirlah tak payah anak yatim tu, pegang tu lah. Okey. Nabi SAW sebagai anak yatim SAW, subhanallah. Cuba bayang, tiba-tiba dengar kata anak yatim ni. Pasal apa dia tinggal, dia tak mau menyusu? Sebab upahnya dah tentu berkupang-kupang saja. Bahasa kita sen-sen, berpuluh-puluh sen, bukan lagi ringgit-ringgit. Ataupun mungkin upahnya silap-silap macam sen-sen tadi, kalau bahasa Kelantan panggil samah-samah, 50 samah gitu ya. Allahu Akbar. Jadi tak dapat jadi kaya. Kalau orang Negeri Sembilan nak menyusukan orang anak yatim contoh, tak dapat jadi kaya. Tapi kalau menyusukan anak orang kaya, anak Bill Gates dan juga sebagainya, barulah boleh nyanyi kalau aku kaya. Dia tarik kan? Kan? Oh, hatu bila habak kaya tak ada. Habak kata aku nak pergi Madinah, nak bawa orang apa semua, tak ada kan? Cuma nak tolong bayar bil listrik orang lah, tak apa. Baik. Jadi bila dengar macam tu, Sayyidah Halimah Sa'diyah ni cuma satu saja, iaitu apa? Daripada balik dengan tangan kosong, lebih baik saya dapatkan juga. Tidak kawan-kawan nanti, kan? Kawan-kawan nanti kata pula tak dapat apa. Sagi balik tangan kosong, pergilah kan. Sayyidah Halimah Sa'diyah pun pergi, ketuk pintu. Subhanallah. Inilah sejarah apabila pintu Sayyidah Aminah Zuhriyah binti Wahbin diketuk. Ibu yang paling beruntung atas muka bumi. Contoh, isteri yang paling beruntung seperti Sayyidah Khadijah, kan? Tapi ibu yang paling beruntung siapa? Yang pernah mengandungkan Rasulullah SAW. Bagaimana mengandungkan putera yang mulia, tak pernah rasa berat, tak pernah rasa muntah, loya dan juga sebagainya. Baik. Apabila Sayyidah Halimah Sa'diyah ketuk pintu, dibuka oleh Sayyidah Aminah. Kak, saya datang nak tanya kot-kot ada anak yang boleh saya susukan ambil upah. Sayyidah Aminah kata apa? Boleh, tapi putera saya ni anak yatim, upahnya mungkin tak banyak, kan? Tak apalah kak, yang penting saya boleh susukan. Betul? Jangan buat main tu, kan? Subhanallah, bila keluar sebagai seorang bayi tadi. Bayi kan pernah tengok bayi duduk dalam, dia panggil litham. Litham ni bahasa Kedah kita panggil apa? Bukan bekuk tu, balut tu. Bedong, bukan bandung. Bedong. Kalau bahasa Negeri Sembilan panggil apa tak tahulah, tapi bedung tu yang dia balut dengan tu. Lepas tu bila balut tu, dia adalah macam ni sikit, tutup wajah macam tu sikit. Bayi kecil tutup kawasan berabuk kan, pasal
Bila keluar saja putera ni, Halimatul lamma ra'at anwarahu qad asyraqat. Melihat cahaya bayi ini telah membakar jiwanya. Malat ilaihi wa naqat. Yang pertama apa jadi? Bila Nabi SAW mula menyentuh masuk dalam kehidupan kita, hanya cahaya baginda yang terpancar, jadi mula terbakar cinta. Cinta mula telah berkobar-kobar. Subhanallah. Berserinya. Macam kita tengok Sumayyah kan. Tu Sumayyah kan. Tengok Sumayyah anak kecil, tengok Allah matanya kuyu, ya Allah. Lepas tu belah rambut tengah ada ikat pula, macam Chun-Li Street Fighter. Contoh itu kan. Dia bila tengok tu dia ada penyejuk mata tu di mana tu, adalah sebabnya. Tapi anak kita penyejuk mata kita. Bukan penyejuk mata orang, belum tentu lagi. Kadang-kadang anak menekan kita, penyejuk mata kita, belum penyejuk mata orang lain. Tapi Nabi Muhammad SAW, qurratu ainin, penyejuk mata bagi seluruhnya. Seluruh. Siapa jua memandang, pastikan akan terpaku pandangannya. Takkan lihat yang lain lagi dah. Tengok Arif dah terpaku. Oh tengok Ustaz. Dah rejip mata tu jadi slow, super slow. Gitu kan. Masya Allah. Nak apa, dia kalau terpaku sangat, kalau dah tengok Ustaz sampai gitu terpaku, yang tu selalunya kita mungkin bila dia terpukau teruk, Ustaz kena ambil air ni, buah mulut komok, sembok sikit baru dia. Dia sedang oleh, Masya Allah. Hampir-hampir terpotong jari tadi. Okey, baik. Salawat pada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ملت إليه وقبلت تحت اللثام. Bila melihat cahaya terang benderang begitu, terus hati ini cenderung kepada Nabi Muhammad SAW. Bayi yang kecil, bayi kecil pun sudah menambat hati. Pegang tu, waqabbalat tahta lisam, lalu mengucup di bawah bedung tadi tu. Buka tu sikit, nampak wajah kecil. Kak, dah mandangkan dah lambat ni kan, bolehkah izinkan saya bawa balik anak kak? Bolehkah saya bawa balik anak kak ni untuk saya menyusukan di sana, saya jaga di sana dan juga sebagainya? Subhanallah. Ustaz tanya kepada anda semua, kalau orang tiba-tiba datang main minta anak kita nak menyusu, kita bagi, kita boleh duduk tengok depan mata kita. Tiba-tiba minta bawa balik, kan? Walaupun dia tak sebut, abang kata saya cadang nak jual dekat Siam ke apa, walaupun dia tak kata benda tu pun, kan? Tengok muka pada kecil dia tengok dengan sepet gitu, tengok Allah berkenannya, ya Allah, laisa utah mughammadah. Bahasa Arab kata umpama anak kucing yang belum buka matanya lagi. Macam tu lebih kurang sincan. Jadi pegang kan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sahbihi sayyidina Muhammad. Kak, saya nak bawa balik. Cuba bayang, Sayyidah Aminah dengan tenang saja bawa balik, jaga baik-baik, susukan dia. Macam mana berani? Karena beliau adalah Aminatuz Zuhriyah, seorang yang telah pun dinamakan dengan aman, amanah, aman, ketenangan. Dia tenang dan tahu bahawasanya anaknya sallallahu alaihi wasallam Sadiqul Wa'dil Amin. Jadi seakan-akan sudah tahu siapa yang bakal menyusukan dia, di mana sekolah bestari comel, sekolah apa yang akan dibesarkan. Maksudnya dipanggil hadanah. Hadanah ni maksudnya panggil apa? Taska apa? Sa'diyah, iaitu di kawasan kampung Bani Sa'ad. Ialah kalau penamaan Nabi SAW sebagai nama Muhammad SAW saja pun sudah dibagi tahu dalam mimpi kepada Sayyidah Aminah. Nabi Allah Ibrahim datang, malaikat Jibril datang bagi tahu, yang engkau kandungkan itu adalah bulan purnama. Apabila sudah sempurna 9 purnama,
Apabila sudah pun selamat dilahirkan puteramu, namakanlah dia dengan Muhammad sallallahu alaihi. Diperintahkan untuk namakan dengan nama Nabi Muhammad. Ulang-ulang kali bagi kita, jangan lupa namakan dengan nama Muhammad. Jangan lupa namakan dengan nama Muhammad. Contoh gitu kan. Last kali ya. Selalu promo wakaf kan. Gitu. Menamakan dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi cuba bayang, dah tahu nama pun nak kena buh nama apa, tiba-tiba nak pergi hantar mana, siapa yang datang? Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Nak bawa balik, silakan. Bila bawa balik, cuba bayang macam mana kenderaan kancil tadi boleh potong Ferrari. Baru saja letak si bayi kecil tu bawa naik, iaitu Rasulullah SAW, berubah dah pada tunggangan dulu. Tunggangan, yang pertama tunggangan kita. Bawalah selawat cinta Nabi SAW dalam kereta kita, tunggangan. Pasang selalu dengar selawat dan juga sebagainya cinta. Satu, kait dengan hidup kita ni. Yang kedua, dalam perjalanan tadi boleh potong orang lain ramai. Ustaz kalau bawa kereta tengah dengar qasidah, kalau qasidah yang slow, Allahumma, ambil lain kiri. Salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Ustaz akan duduk lain kiri, sampai ya Rasulullah. Macam gitu kan. Ya, sebab kita nak 30, 40, 50 gitu ya. Bila tukar saja, yaqulul ba'du min hasanin syaribna. Bila tukar, radina ya bani Zahra radina. Bila dengar puji Nabi SAW gitu ya, ataupun apa ni yang jenis rancak tu, ya Allah duk lain kanan tu, potong, ya Allah radina ya bani Zahra. Bilakah waktu lepas steering pula? Lepas steering ketika mana fartil hub kata. Waktu bawa tu kan, tiba-tiba waktu qasidah fartil hub, cinta dengan Nabi SAW akan lepas steering. Tadi dah laju dah. Lepas steering waktu bila? Kiranya Nabi sudi bertemu, lepas steering kan. Inilah janji dari perindu, hantarkanlah Israilmu. Mana dekat sangat dengan Israel waktu tu, sebab apa? Dah lepas steering kan. Labbaika ya kekasihku. Jadi kita tiba-tiba laju. Masya Allah tabarakallah, tanpa kena saman, alhamdulillah. Sampai saja di kampung, sampai aja kawan-kawan semua pelik. Dia potong kan. Wah, Masya Allah, selalu dia di belakang, tiba-tiba dia duduk depan kita. Dahsyat bagal dia kan ni, kan? Duduk. Bayang, Ustaz suruh bayang, hidupan kita jadi laju, tunggangan kita jadi makin berkah. Pakai 20 tahun pun tak jadi apa kereta, kan? Tayar mungkin tukar, contoh kan. Jangan kata saya punya berkat 20 tahun tak tukar tayar. Yang tu Ustaz tak tahulah. Jadi bila sampai saja di kampung Bani Sa'ad, sampai saja di depan rumah Sayyidah Halimatus Sa'diyah, buat balik Nabi SAW, apa jadi? Pohon-pohon pula. Ni tumbuhan, tanaman, kan? Peladangan. Apa jadi? Dandan. Masya Allah. Semuanya celik-celik pula dah. Semuanya apa? Dandan naik segar bugar, mengeluarkan bau yang harum. Kemudian kambing yang duduk tengah tidur gitu malas, susu pun tak ada, apa jadi? Tiba-tiba bangun, jadi semangat, dan juga kantung susunya tadi dipenuhi dengan susu laban. Ya Allah, seakan-akan sudah jumpa. Diciptakanku untuk mencintaimu. Kami dah jumpa tujuan kami dicipta, untuk mencintaimu. Cinta kami sudah datang. Begitulah lebih kurang. Ya Allah. Sebelum ni mandom bahasa Kedah sekali lagi. Bawa masuk dah rumah jadi berkat. Suaminya pulang. Belum masuk dalam rumah lagi, cuma tengok pokok jadi begini, lepas tu dengan kambing jadi begini. Subhanallah. Apa jadi? Dia terus masuk, mesti ada sesuatu yang kamu bawa balik. Halimah panggil kan. Sayyidah Halimatus Sa'diyah ni nama yang mulia. Walaupun di Malaysia kita kadang-kadang sampai orang buat cerita nama Halimah, jongang lah, jangan.
cerita Halimatus Sa'diyah ni orang yang hebat. Sampai umur 60 tahun masuk Islam, Nabi SAW hampakkan kain lidak warna hijau untuk seluruh keluarga duduk di atas itu ketika datang ke Madinah dan meluk agama Islam, seluruh keluarga. Sallallahu alaihi wasallam. Halimah apa dia berlaku hidup kita? Wa ansyadat wa hiya taqul, bernasyid terus. Isteri jumpa suami, selama ni tak ni. Kain ni mengungkap nasyid terus. Cuba bayang kalau apa Kak Ina masuk rumah, tiba-tiba abang kata itu abang, tiba-tiba Abang Ali nasyid terus, ya Hanana, ya Hanana. Mesti terkejut kan? Mesti terkejut ni, jiran-jiran pun bakal terkejut. Masya Allah, apa telah berlaku? Wahai Abang Ali, contoh kita kan. Contoh. Jadi tiba-tiba bernasyid terus sebut bang. Wa ansyadat wa hiya taqul li ba'liha nilnal qabul, kita sudah dapat qabul. Catilah bahasa dia. Kan? Seronok punya pasal bernasyid. Ummi ana bawa balik isteri lah. Tak pernah orang buat lah. Kahwin di atas padang pasir Sahara lah. Kan? Cerita. Ini kampung penilalat lah kan semua gitu kan. Punya seronok cerita pada suami. Wa ansyadat wa hiya taqul li ba'liha nilnal qabul, kita sudah pun kecapi qabul lah hidup kita. Kita ada qabul sekarang. Sebab tu qabul seronok. La syakka fi hadzal rasul hadzal muzallal bil ghamam, tiada syak lagi pada ini adalah rasul utusan Allah yang mana sentiasa dinaungi dengan awan.